محمد مصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita mengucapkan syukur kepada hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu sekali lagi menyambung siri pengajian kitab Minhajul Abidin. Alhamdulillah kita sedang membincangkan aqabah yang pertama, iaitu aqabatul ilmi wal ma'rifah. Aqabah ilmu dan ma'rifah yang berkait dengan persoalan kesempurnaan ibadah. Kita dah bincangkan hari itu, aqabah tu maknanya ialah kekangan yang juga merupakan halangan ataupun constraint yang menyebabkan ibadah kita tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna dan juga menyebabkan ibadah kita tidak menghasilkan natijah yang diharapkan. Contoh dia seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, natijah daripada ibadah antaranya solat. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat akan mencegah kamu daripada terjerumus melakukan perbuatan keji dan mungkar. Daripada kenyataan ayat tadi, bila kita tengok kepada waqi', kepada realiti, kita dapati orang semayang ni masih buat jahat lagi. Masih langgar hukum Allah. Masih berani buat kebatilan. Jadi di mana realiti, kebenaran hakikat ayat tadi, innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat mampu mengawal orang yang melakukannya daripada terlibat dengan pekerjaan maksiat dan keji. Kenapa ini berlaku? Semayang dah, tapi baik jahat masih syok lagi. Padahal ayat tadi menjelaskan kontra. Ini sebahagian daripada pengertian yang nak disampaikan oleh ayat tadi ataupun dalam perbincangan kitab kita ini. Apabila persoalan ilmu dan ma'rifah ini, khususnya dalam konteks ibadah, tak selesai, maka dia akan melahirkan natijah yang tidak sempurna. Tak lahirlah hakikat sempurna. Itu maksud dia. Pentingnya kedudukan ilmu dan ma'rifah. Kita hari itu dah bincangkan, di antara tuntutan ilmu dan ma'rifah itu ialah mengetahui apakah matlamat dan tujuan kita diciptakan oleh Allah. Iaitu tidak lain dan tidak bukan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku menciptakan jin dan manusia tidak lain hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi maksud dan hakikat ibadah itu perlu difahami dengan jelas.
konteks ibadah itu perlu konsep dan konteks ibadah itu perlu dipahami dengan jelas. Ibadah ini adalah tuntutan Allah kepada kita taat kepada peraturannya dalam seluruh kehidupan yang bersifat menyeluruh ataupun dipanggil syumul. Sebab dijelaskan dalam masalah hidup kita sebagai seorang Muslim ni, kita kena faham bahawa Islam itu adalah satu tuntutan yang menyeluruh. Al-Islamu nizamun syamilun yatanawalu mazahirul hayati jami'an. Islam itu adalah satu din, satu agama ataupun satu nizam, satu sistem yang lengkap. Yang mana di dalam Islam ini terkandung susunan yang lengkap yang menyusun seluruh aspek kehidupan manusia. Jadi mafhum menyusun seluruh aspek kehidupan manusia itu, disitulah belegar dan berkisarnya ibadah. Seluruh kehidupan. Jadi ilmu dan makrifah ini nak menjelaskan dalam konteks kehidupan ni apa jua bidang yang kita masuk, yang kita lalui, mestilah kita laksanakan sebagai seorang Muslim yang berilmu. Jadi pelaksanaan sesuatu yang kita buat dalam hidup ini sesuai dengan ilmu dan makrifah, maka perbuatan itu dianggap sebagai satu ibadah sesuai dengan ayat yang kita baca daripada surah Zariyat tadi, ayat 56. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita illa liya'budun, antara maksudnya selain daripada makna ibadah disebut juga illa liya'rifun. Aku ciptakan jin dan manusia selain daripada ibadah juga bertujuan supaya mereka mengenal aku, illa liya'rifun. Kan? Kita dah buat perbandingan itu antara tahu dengan kenal, kan? Kena Haji Razak A ke Z, kan? Itu makrifah. Kalau kena nama ya, tak tahu orang Canggang, tu belum makrifah. Ya. Canggang belah mana tu lah, dekat simpang tu, dekat Selekoh tu. Tepat pengenalannya, itu dipanggil makrifah. Illa liya'budun, matlamat manusia diciptakan untuk melaksanakan matlamat ibadah juga dengan maksud illa liya'rifun, untuk mengenal siapakah Allah. Apabila terlaksana maksud dia mengenal Allah, au yakunu abidan li khassah. Bila dia kenal Allah Ta'ala, automatically dia kenal dia sebagai seorang hamba. Jadi tentulah satu perbezaan yang sangat ketara antara status seorang tuan dengan status seorang hamba. Di ayat ini menjelaskan hakikat ini. Kita kenal diri kita sebagai hamba. Dalam syarah kitab ini dia menyatakan wala yakunul abdan ma lam ya'rif rabbahu birrububiyyah. Dia kata maksud terlaksananya pemahaman dan makrifah seorang itu melalui ayat tadi, dia sedar hakikat perhambaan dia. Hakikat perhambaan ini dia kata tidak akan sempurna melainkan dia terlebih dahulu naklah mengenali sifat ketuhanan Allah yang bersifat rububiyah. Itu keterangan daripada liya'budun tadi. Kedudukan seorang hamba itu tidak akan terlaksana sebagai seorang hamba melainkan terlebih dahulu dia naklah mengenali Allah, makrifah kepada Allah dengan sifat-sifat ketuhanannya, antaranya dia mengenal Allah dengan sifat rububiyah. Kita dah jelas dengan itu. Rabb lahirlah istilah rububiyah, tauhid rububiyah. Rabb khaliq, pencipta. Siapa cipta kita? Allah. Sayyid, Rabb juga maknanya sayyid, tuan. Tuan kita bukan MB, tuan kita bukan PM, tuan kita bukan agung, tuan kita ialah Allah, sayyid. Pegang
laksanakan dalam dunia realiti. Tuhan kita Allah. Kemudian sahib, Rabb dengan makna sahib. Sahib ni apa? Tuan punya. Kita ni siapa punya? Allah Ta'ala punya. Bukan kerajaan yang baru ditubuhkan tadi dapat undi percaya. Kita bukan milik dia. Orang yang duduk dalam parlimen tu dia menyelesaikan kerja kita bila kita undi dia. Itu status dia tu. Sedangkan kita ni dimiliki tuan kita, owner kita ialah Allah. Ni maqam ubudiyah. Kena faham? Kalau tak jadi macai sepanjang hidup ni. Tak faham benda ni. Kita bukan milik orang. Kita milik Allah. Itu maksud dia tadi. Dia kata la yakunul abdu abdan lam ya'rif rabbahu birrububiyah. Tak sempurna maksud perhambaan dalam konteks ibadah tadi. Sekiranya dalam pelaksanaan hidup dia sebagai seorang hamba ni dia tak kenal man huwa rabb bi sifatihi ar-rububiyah. Siapakah Allah yang sifat dia rububiyah? Yakni antara sifat rububiyah yang kita iman, kita pegang tak berganyak ialah wa huwa sahib. Dia pemilik kita, pemilik alam ini. Jadi kita kena iktiraf dia pemilik. Bila dia pencipta, dia tuan kita, dia pemilik kita, dia yang menghidup, dia yang memati, dia yang memberi rezeki. Jelas satu dalam hidup ni, dalam rangka ibadah ni, perjalanan yang kita bawa ni meletakkan dia sebagai Rabb. Hatta nak ngundi itu pun sesuai tak dengan rubiah ni. Maksudnya tu kan. Jangan main pangkah ya, sok kena pangkah tu. Itu maksud dia ya. Dah clear? Ni tak main apa Probok-probok tak main atas kepahaman kita. Menurut syarah kitab ini kan. Satu. Yang kedua dia kata wa nafsahu bil ubudiyah. Dia faham bila dia berdiri di hadapan Allah dan berdiri wa ibadur rahman alladzina yamshuna fil ardi haunan. Seorang hamba Allah dia berdiri berpijak di bumi ni, dia sadar ibadur rahman, dia hamba kepada Allah. Bila hamba kepada Allah, dia tak boleh keluar cakap, kau tak kenal kau dan siapa. Kau tak tengok nama dan depan tu ada datuk, ada tun, ada apa, tak kenal kau. Itu kontra dengan hakikat perhambaan. Tak ada. Itu tidak memberi bekas dan kesan ke dalam hati. Man ana, siapa aku? Aku adalah seorang hamba. Berapa banyak orang pakai ni? Dapat sikit title kan, hui, kau main act. Kalau senarai-senarai rasmi jemputan ke majlis tak buh nama pangkat tu, Datuk Kotan Tin tu, bongih dah kan. Jazak apa, tak buh pangkat tu ada apa tu kan. Tulis tak apa, tapi kita jangan coba. Itu maksud dia. Tak ada hal lah. Benda tu tidak memberi bekas. Sebab dia kata, wa nafsahu bil ubudiyah. Wa ibadur rahman. Seorang hamba ni, dia melangkah berpijak di bumi ni, di bumi Allah Ta'ala ni, haunan. Dia rasa kehinaan seorang hamba. Jadi macam mana kita nak tunjuk takabur, nak tunjuk act, nak tunjuk besar? Tak ada ruang untuk itu bila kita faham persoalan ubudiyah ni. Bila tak faham ni kan, membujur lalu, melintang patah. Kau den lah, den punya kan. Bila pula kau punya, siapa mari, kau semua pinjam, dia tak faham. Hakikat yang dia ada atas dunia ni hanya sebagai trustee, pemegang amanah, bukan pemilik. Sahib huwallah, tak clear. Kata orang marin, orang tua marin belajar tauhid tak jazam, tak jazak tak jazam tauhid ke ni, kata orang tua ni kan. Tak putus. Kau masih ngaku kau punya lagi. Itu maksud dia kan. Ni kena pegang betul-betul ni kan. Duduklah ke mana-mana pelusuk bumi ni, pegang yang ni insya-Allah hakikat ubudiyah tu terpatri antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala.
Dalam kitab ni jelaskan dia kata penjelasan tadi inilah maksud yang paling tinggi kenapa diutuskan para nabi dan para rasul ke atas dunia ini untuk ila khalq liyurshiduhum ila zalik. Itulah hikmah dan rahsia kenapa diutuskan oleh Allah para nabi, para rasul ke atas dunia ni. Untuk memimpin manusia supaya mereka mengenal siapakah Allah Ta'ala. Takbir bumi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dia kata bi'irsalil kutub minas sama'. Itu jugalah matlamat yang sama Allah turunkan wahyu yang berupa suhuf ataupun kitab-kitab yang berupa wahyu yang diturunkan oleh Allah daripada langit. Matlamatnya juga ialah untuk melahirkan hakikat perhambaan di bumi ini oleh manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jugalah ayat tadi menjelaskan tentang ini jugalah matlamat yang dikongsi oleh penciptaan Allah kepada jin dan manusia. Dan kesimpulan daripada ayat ini nak menyatakan ala syarafil ibadah, tentang tingginya kedudukan ibadah ini di dalam kehidupan seorang Muslim di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya, semua yang lahir daripada diri dia itu, bila dia faham hakikat ini, itu adalah mengandungi makna ibadah. Cuba bayangkan, daripada orang perseorangan, seorang cikgu, seorang kaki tangan kerajaan, seorang pemimpin dan segala-gala sektor kedudukan manusia ni, dia faham benda ni, dia akan jadi seorang yang melaksanakan cita-cita ibadah. Ini asas pembinaan Islam pada umat ini, supaya umat ini dibina masyarakatnya demikian sifatnya, dan pembinaan masyarakat yang seumpama inilah yang akan menganggotai sebuah negeri atau negara. Kalau ni tak terlaksana lagi, jauhlah ya. Buatlah slogan apa-apa pun, buatlah teori apa-apa pun nak ubah manusia ni, khususnya orang Melayu, dia tak akan ke mana. Kalau hakikat ini tidak selesai. Baik. Dan keterangan yang disampaikan tadi oleh syarah kepada kitab ini menjelaskan kepada mata hati manusia apa yang disebut oleh Nabi SAW bagi orang yang duduk atas dunia ni ataupun yang hidup atas dunia ni, yang memahami tujuan mereka dicipta, mereka melihat dengan penilaian demikian itu akan dunia ini. Seperti mana yang disebut oleh Nabi SAW tentang hakikatul dunia. Apakah hakikat dunia? Nabi kata, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa zikrullah wa ma walah au muallim wa muta'allim. Nabi sebut dunia ini seluruhnya dan segala isinya mal'unah. Mal'un ni daripada perkataan laknat. Maksud ada wago lah. Kan? Kalau terjemahkan secara literal kan, mal'un ni kena laknat. Bila sebut dunia ni kena laknat, berarti tak ada lah. Kalau go dunia ni, jangan. Ya tak? Orang kerja akan ngaji nak pencen. Tak ada guna pencen ni, usah ambil. Jangan macam tu. Kan? Maksudnya, mal'un. Dunia ni di sisi Allah tak ada ni nilai. Tak ada faedah.
kalau kita silap menggunakan nikmat dunia ni. Haji Razak, kita sejak kita beranak dia lahir di dunia lah, kalau kita makan agak piku dah kita makan kan. Daripada marin sampai ni jam tahupotan kita makan kan. Itu maksud dari dunia. Mana boleh yang kita makan tu? Marin janggut saya hitam, dia putih dah. Makan tu tak boleh mengekalkan apa yang kita ada. Itu bab makan. Kiaslah dunia ni bab-bab lain tu. Mana boleh? Tak ada. Dia tak ada nilai. Nak kita kena dunia ni. Bukan dapat kita nak pakai. Kat mana kita pakai perlunya dunia ni. Baru nampak? Baru ada dia punya penilaian, indikator tu, tahap yang kita boleh pakai tu. Ya. Nabi kata dunia ni mal'un wa ma fiha. Apa yang ada atas dunia ni kan. Hari tu saya baca tentang apa footballer Argentina tu yang masyhur ni baru ni apa? Messi. Messi tu kan. Tengok biografi harta dia, kekayaan dia ada kat Amerika kan. Rumah itu la ilaha illallah kan. Berapa juta harga Itu keliling tu bising, rumah dia tu keliling tu bising. Dia tak mau ganggu, nak privacy, dia beli pula rumah keliling tu. Rumah kayu kan. Kita nongah pun nongah melopong lah. Nongah cerita orang kayu kan. Bagi Maradona. Kenapa Maradona? Itulah nisbah kan. Ada baru ni seorang kawan lah. Dia waris alah kontrak kerajaan ni, bagi dapat kontrak. Atas pada F tu kontrak apa? F, C, B. Kayolah dapatlah beli tanah. Dapatlah beli tanah, beli kebun. Adalah 20k, 30k kebun sawit ni. Baru ni dalam WhatsApp. Jolok sikit kat kawan. Oh, dia ni apa ni berduit ni, berotor ni, dia apa? Wah, langsung apa abang joboy. Dia ni kampung tu masyhur ni, antara yang apa? Yang kaya. Yang disogani, betul berjuta ni. Langsung jobo dia kan. Ayahlah. Tentang dunia ni, jangan act lah. Tak payah sebut lah. Maradona dengan Messi tu jauh kaya daripada kita. Ya. Tengok Messi punya harta, subhanallah. Dia star kan. Income-nya banyak. Duit banyak. Tidur atas duit kan. Taklah Sir Bernard Shaw, salah seorang tokoh Inggeris kan. Dia bila wakafkan harta dia $1 bilion untuk kristenisasi. Gerakan Kristian tu dunia. Kan? Nak tunjuk banyaknya tu duit. Tapi dia labur duit tu $1 bilion untuk neraka. Kalau cakap 5 juta, asyik kita yang selekeh kan. Bukan kita nak buat perbandingan dengan Sir Bernard Shaw dengan Messi dengan Ronaldo tau. Nak ceritakan hakikat dunia ni, Nabi kata mal'unun wa mal'una fi ma fiha. Di sisi Allah Taala dianggap, kalau bahasa literal kita kata benda tu terkutuk. Dalam satu hadis kita akan jumpa nanti, Allah ciptakan bumi ni, diciptakan dunia ni, sejak dia cipta Allah tak pernah telek, tak pernah tengok, tak pernah jaling. Bila tak pernah jaling ni buat mana Tak ada rogo. Kan? Kita balun semalam kan? Ngelupa dunia ni kan? Itu maksud dia. Nabi kata mal'un. Dunia ni tak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Allah nak meletakkan nilai yang sebenar. Bila kita pegang dunia ni, macam mana sikap dan konsep dunia yang kita kena faham. Itu maksud dia. Ya? Yang paling penting Allah ikat illa zikrullah. Melainkan yang paling tinggi dalam hidup ini adalah zikrullah. Kalau kita terjemahkan secara terpisah makna zikrullah tu,
Kita nampak zikir-zikir ya. Zikrullah tu maksud dia ialah seluruh ibadah. Sebab inti kepada ibadah ini, roh ni ialah zikrullah. Sebut apa saja ibadah. Yang kecil, yang besar. Inti dia mestilah zikrullah. Ya. Melainkan zikrullah wa ma walah, dan apa-apa yang disukai oleh Allah Ta'ala. Ya. Ataupun untuk keluar istisna, terkecuali daripada dunia yang tidak ada arti ni di sisi Allah, au muallim, seorang guru yang mendidik manusia dengan ilmu, ataupun muta'allim, ataupun penuntut ilmu. Itu yang ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Nak bawa kepada konsep ibadah ni lah. Maksudnya, dunia ni kalau silap faham, dia mal'un, dilaknat, dikutuk oleh Allah Ta'ala, melainkan zikrullah. Melainkan benda-benda yang disukai diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Melainkan orang yang alim menuntut ilmu. Dan juga penuntut ilmu. Itu kategori-kategori kemuliaan yang ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata As-Sayyid Al-Murtada, yang buat syarah kitab Ihya Ulumuddin, Sayyid Murtada, dia kata apa? Ayat ini menjelaskan kepada, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang dunia, dia kata matrudah. Dunia ni Allah campak ya. Itu mana matrud. Mab'udah minallah. Allah menjauhkan dunia ni daripada dia sejauh-jauhnya. Maksud matrudah, mab'udah. Sebab bencinya Allah kepada dunia ni, fa innahu lam yanzur ilaiha munzu khalqiha. Allah tak pernah melihat, tak pernah toleh dunia ni semenjak dia diciptakan. Itulah nilai Allah Ta'ala kat dunia ni. Kan? Hadis ni nak menjelaskan kat kita, hidup atas dunia ni, kena dunia ni. Kalau tak kena dunia ni, tu jadi huru-hara tu. Pegang dunia ni sebagai seorang kita ni sebagai seorang hamba, pegang dunia yang ni, sifat dunia ni Allah sebut dalam hadis ni tadi, macam tu sifat dia. Yang mulia bukan dunia ni yang kita kerja, tetapi zikrullah, apa yang dikehendak, yang disukai oleh Allah, orang-orang yang alim dan juga orang-orang yang menuntut ilmu, itu orang yang mulia. Inilah yang dimaksudkan oleh Allah dalam satu hadis kudusi. Qala Allah Ta'ala fi hadisil qudusi, abdi kun li kama urid, akun laka kama turid. Wahai hambaku, kata Allah Ta'ala dalam hadis kudusi, kun li kama urid. Kau proseslah diri kau tu, jadikan diri kau tu bentuk seperti mana yang aku kehendaki. Bila kau berjaya dan mampu bentuk diri kehidupan kau seperti mana yang aku kehendaki, kata Allah Ta'ala, janji dia, akun laka kama turid, aku akan ikut segala kehendakmu. Makna tu, tinggi makna tu tuan-tuan. Dalam hidup ni, dalam konteks ibadah ni, kalau betul-betul kita ikut pattern yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang panjang disebut tu, akun laka kama turid, aku akan jadi, aku akan ikut kehendak apa yang kau inginkan. Kau akan berkata-kata dengan lisan, kau akan mengeluarkan kata-kata seperti mana kata-kata yang aku kehendaki. Kau melihat seperti mana yang aku kehendaki kau melihat. Macam tu sekali. Nisbah Allah jelaskan tentang hakikat ibadah ni supaya kita benar-benar meletakkan hakikat ibadah ini seperti mana yang dikehendaki oleh ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan atas matlamat untuk melakukan ibadah perhambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Dengan demikian, ayat ini jelas menunjukkan kemuliaan ibadah. Cukup dengan ayat yang satu ini sebagai petunjuk bahawa ibadah itu mulia dan bahawa kita mesti dengan dawam, yakni berterusan, yakni sentiasa dalam keadaan beribadah. Adalah sungguh sangat besar dua hal yang dimaksud, yakni penciptaan, ya, maksud dari penciptaan dunia dan akhirat, iaitu ilmu dan ibadah. Jadi wajib bagi tiap-tiap hamba untuk memperhatikan ilmu dan ibadah sahaja, yakni pentingnya ilmu dan ibadah. Yang lainnya disifatkan sebagai batil, yakni tidak ada sebarang kebaikan dan manfaat yang diambil. Jika telah dimaklumi demikian rupa, maka yakinlah bahawa ilmu adalah sesuatu yang paling mulia, paling utama di antara dua permata. Yakni Imam Al-Ghazali tetap mengutamakan ilmu berbanding ibadah. Sekalipun kedua-duanya itu ibarat permata jauhar yang sama-sama penting dalam kehidupan ini. Oleh kerana itulah Nabi SAW bersabda, Inna fadlal alimi ala al-abidi ka fadli ala adna rajulim min ummati. Kelebihan orang yang berilmu di atas orang yang beribadah itu adalah seperti mana kelebihanku ke atas orang yang terendah dari umatku. Dalam hadis ini Nabi SAW menjelaskan tentang kemuliaan orang-orang yang berilmu, orang-orang alim ke atas orang-orang yang semata-mata beribadah tapi tidak berilmu. Maksud adna rajulim min ummati itu lebih rendah, aku lebih tinggi. Nabi nak beritahu dia lebih, kedudukannya lebih tinggi berbanding ketinggian itu, yakni umatku, dia kata ke atas orang terendah daripada kalangan umatku. Maksudnya umatku di sini ialah, tafsir hadis ini menyebut umatku di situ ialah para sahabat. Ya. Kalau nak bandingkan dengan umat yang ada sekarang ni memang jauh panggang daripada api lah. Perbezaan antara ku dengan umatku di situ maksud ialah para sahabat. Nabi dengan sahabat, itulah beza dia. Ya. Nak ambil skala jauh mana beza dia orang alim dengan abid. Beza dia seperti Nabi dengan para sahabat yang paling rendah. Tingginya kedudukan alim dan orang-orang yang berilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ghazali, cuba kita lihat dalam hadis ini tadi, Nabi dia kata yuqarin muqaranatan, Allah gandingkan Nabi dengan orang alim, orang berilmu. Nak menunjukkan status tingginya maqam umat Muhammad ni yang benar-benar berilmu. Mulia. Ya? Mulia. Jadi bila kita sebut dalam konteks ibadah ni, dia mestilah berdasarkan ilmu, sebab ilmu tu menyebabkan tercapainya kemuliaan satu maqam. Orang-orang yang berilmu, yang berusaha mencari ilmu dipanggil sebagai alim ataupun ulama ataupun orang-orang yang mendalami ilmu. Kedudukannya digandingkan dengan yuqarin ma'an nabi, digandingkan dia dekat sangat dengan Nabi. Mulianya ilmu ni berbanding dengan abid. Abid apa? Ahli ibadah. Orang tak faham bab ilmu dengan ibadah ni dia berkait rapat.
Kadang-kadang dia confuse. Dia nak jadi baik ni, dia tumpukan banyak benda-benda ibadat yang bersifat sunat. Tak apalah, memang sunat tu zahirul maqamat. Sunat itu bila dah selesai yang wajib, dia akan melahirkan maqam dalam duduk kita di sisi Allah Ta'ala. Tetapi sekiranya ada asas-asas ibadah yang wajib yang kita belum selesai, kena selesaikan itu dulu. Biasa kita dengar, kawan-kawan cakap, saya lepas pencen suat dia lebay lah. Dia sebelum kau pencen, tak adalah lebay dah. Itu satu konsep dan silap. Maksud lebay ni nak jaga semayang, nak datang surau, nak datang mengaji. Jadi sebelum tu, enjoy lah. Apabila nak enjoy itu, konsep yang silap. Tunggu pencen. Kau sampai pencen. Kau pencen dulu jadi orang, tak susio. Maksudnya, Imam Ghazali menyebut mulianya orang berilmu ni, dia hampir dengan darajat dan kedudukan orang yang dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, kata Imam Ghazali dalam keterangan ini, dia kata bagaimana seseorang itu boleh membayangkan dia beramal untuk dapatkan kemuliaan di sisi Allah tanpa ilmu. Baru ni ada seorang kawan, orang beken jugalah. Dia dah lama dah buat ibadat tu. Ustaz, saya nak tanyalah, solat isyraq kata. Saya biasa buat solat isyraq. Jadi lah, lepas subuh, lepas zikir tu, saya terus buat isyraq lah. Sunat isyraq. Dia sunat isyraq ni, lepas subuh tu tak boleh buat. Sebab waktu-waktu yang tegah solat, dia semayang. Sepatutnya isyraq ni lebih kurang lepas syuruk tu. Syuruk sekarang ni 7-8 minit. Lepas syuruk tu lebih kurang setengah jam lah. Baru datang sunat isyraq. Setengah jam lepas tu datang sunat duha. Saya beritahu macam tu lah. Saya dah bertahun buat tu, Ustaz. Dia marin tu buat tu, Ustaz. Lepas subuh, lepas sembahyang isyraq. Tak waktu tu lah. Oh, salah lah saya. Salah lah. Allah tadi kan. Ini maksud dia. Dia rajin, tapi tak nak ngaji. Dengar isyraq, baca dalam buku, sunat isyraq kelebihnya. Daripada sombong, tak nak bertanya. Nak ambil dalam buku tu sebab dulu masyhur ustaz kita di kampung nyebut, siapa yang berguru dengan kitab, ambil ilmu daripada kitab, gurunya ialah syaitan. Apa maksud? Keterangan dalam tukang, bila kita tak sampai pemahaman, lepas itu agak-agak lah, rasuk tu syaitan. Dia tak pasti, bila rasuk macam tadi lah. Saya dah bertahun buat isyraq macam tu, Ustaz. Dia, salah lah tu. Salah lah. Tu rasuk. Itu maksud ilmu tu. Sebab ta'arif ilmu ni, ma'rifatu syai'an haqiqatih. Mengenal sesuatu tu tepat dengan hakikat sebenar benda tu. Isyraq. Lepas tu bila? Tahu betul selepas berapa minit. Itu an haqiqatih. Ini main balon dia. Tak boleh lah. Itu baru satu bab tu. Kan? Oh, ni ada orang tanya kat saya, Ustaz, apa ni politik pilihan raya ni, dia ada sangkut paut ke dengan soal akidah? Ni satu bab juga. Bila orang tanya, kita kena jawab lah. Politik ni, dia tak masuk dalam usulul akidah. Dia masuk dalam perbahasan fiqhiyah. Kira jelas tu. Kita boleh pegang, kau masuklah mana-mana parti. Sebab di situ ada pilihan. Tuan Haji Razak, orang kuat PAS. Zakaria, dia masuk keadilan. Jangan fikir
Sebab kau mati sebab dia tak semayang lah. Sebab parti kau tak ikut macam parti dia. Ini kebanyakan berlaku. Sebab dia tak dapat meletakkan di sudut ilmu, parti ni duduk kat mana? Dia soal akidah ke soal fiqhiyah? Jelas yang tu clear lah. Kau masuk situ, kau pegang, kau ada dalil. Dia maksudnya dia pegang, dia ada dalil. Kau dah kau lah. Dia tak kan? Ini tengok member tak masuk parti dia, susah hati dia kan? Dia tak ngaji, tak susah hati dia terus. Itu maksud dia. Jelas Sesuatu yang kita pegang mesti berdasarkan ilmu. Ma'rifatu syai'an haqiqatih. Tahu sesuatu tu berdasarkan ilmu betul-betul. Kalau tak faham jangan ikut. Itu yang itu yang kita sebelum pilihan raya tu kan. Siapa tak undi parti ni mati tu masuk neraka. Kena pula lah kau rabur dalil tu. Ini kejahilan. Lahirlah ta'asub. Kena jelas tuan Begitu juga dalam bab ekonomi. Ini perbankan Islam. Ramai orang cakap, ni apa Islamic counter ni sama je macam riba. Al-bai' la mislur riba. Dia dibangunkan di atas ijtihad ekonomi. Apa dia counter Islam yang ada dalam ekonomi Islamic banking kita? Bai'ul ainah, musyarakah, mudarabah, bai'ud dain. Kan banyak package-package tu. Sama je. Kadang-kadang orang macam ni kalau budak kata syakih kepala. Kau bodoh, lepas tu sombong, tunjuk kau hendak. Tak kerti juga tak kerti lah. Sama je. Saya ramai yang kawan jumpa macam tu. Ustaz tengok dia kata. Kalau bank interest, kalau bank konvensional, kalau yang Islamic counter ni, sama yang tinggi lah. Banyak sudut lagi kalau nak bahas macam mana harusnya Islamic banking ataupun package-package yang ada dalam apa ni Islamic counter ni. Banyak benda kena bahas di sudut ilmu. Nampakkan jelas perbezaan dia dengan bank konvensional. Dia nampak yang tinggi tu ya. Riba persen macam ni, apa ni pinjaman Islamic counter ni macam ni. Sama banyak lebih kurang. Dia ambil persamaan sangat simple untuk menerikan hujah dia. Silap. Dia tak faham betul. Macam bai'ul ainah tu. Bai'ul ainah ni tuan-tuan dalam siapa lama nak faham bai'ul ainah ni tu. Pinjaman duit, dia beli komputer, contoh dia jual kan, beli ambil duit tu beri kat kita. Bai'ul ainah. Bai'ul ainah ni khilaf di kalangan mazhab. Dalam Syafi'i tak boleh. Dalam Hanafi tak apa. Dalam bab ekonomi ni dalam mazhab Hanafi dia fleksibel. Dalam mazhab Syafi'i dia rigid sikit. Tapi tak apalah, masing-masing ada hujah. Kan? Jadi kita tengok satu contoh lah counter Islamic counter ni bai'ul ainah. Kalau kita silap faham, kalau tak faham lah kan, beri apa tu borang tu sign ni lah. Kan? Islamic counter ni tak mengak tau. Kan banyak borang yang susah tu kan. Nama tu kita faham. Bai'ul ainah tu, sign ni lah. Pinjaman untuk membebaskan diri daripada unsur riba. Wa halallahu wa harramar riba. Allah menghalalkan jual beli. Nak menghalalkan jual beli ni perlu ijtihad kepada sistem konvensional yang ada ni, ijtihad untuk sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, jangan cakap. Cakap kan nampak bangang nak cakap juga. Itu maksud dia kan. Sebab kitab ni, kitab tasawuf, tapi dia menekankan persoalan ilmu. Penting. Ya? Jangan ikut orang kan. Tak boleh ya. Okey. Seterusnya. Saya bawa syarah kitab ni tuan-tuan. Nak catat tak sampai lah banyak kan. Ya. Ni syarah kitab ni tuan-tuan ya. Sirajul Talibin. Ulama yang karang kitab ni ulama Jawi. Ya. Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Orang Banten, Indonesia. Hebat ulama-ulama dulu ya.
kitab Minhajul Abidin buat syarah dia dalam bahasa Arab oleh ulama Jawi yang duduk di Makkah. Hebat ulama dulu Itu maksud ilmu tu kan. Hebat. Ulama-ulama, alim ulama kita dulu-dulu ni dalam mengungguli dunia ilmu ataupun menguasai dunia keilmuan. Okey. Maksud kelebihan orang yang berilmu tu daripada orang yang beribadat, ahli abid ataupun umat yang paling rendah di kalangan umatku, di kalangan sahabat, kata Nabi, menjelaskan tentang yang pertama, kata syarah kitab ni, kasratus sawab asyamil lima yu'tihillah lil abd fil akhirah. Kelebihan ilmu ni menentukan kedudukan kelebihan seseorang itu dapat ganjaran lebih di akhirat. Dan juga dia kata min darajatil jannah. Status keilmuan ni, perbezaan ketinggian status keilmuan ni menyebabkan dia mendapat kelebihan ganjaran di akhirat. Di syurga. Sebab apa? Sebab dia kata, dia mendalami, memahami dan belajar menguasai ilmu berkait dengan perkara-perkara yang melibatkan kehidupannya, antaranya ma'akiluha, makan minum dia. Wa manakihuha, nikah kahwin. Maksud dia, segala bidang dalam kehidupan ini untuk dilalui mestilah berdasarkan ilmu. Makan, minum, nikah, kahwin dan sebagainya. Wa ma yu'tihi ta'ala lil 'abdi min maqamat al-qurb. Dan berdasarkan ilmu ni jugalah menentukan seseorang itu kedudukannya tinggi atau rendah di sisi Allah Ta'ala. Tersebut dari itu dikedahkan, padam satu cahaya yang ada di tanah Melayu ni, wafatnya seorang ilmu Al-Arif Billah, Pak Sumit kan. Sampai ini masih lagi beredar, viral, cerita dia dalam internet. Kehebatan dia kan. Allahu Akbar. Padam tu tak ada ganti. Padam tak berganti. Wal ladzatun nazar ilaih. Satu ketika dulu Pak Sumit ni, saya tak silap 2 tahun lepas lah. Datuk Mahathir pun pergi ziarah dia. Minta nasihat. Macam tu kan. Tunggu. Lepas Mahathir pergi, Anwar pula pergi jumpa kan. Dia duduk dekat Kolam Nerang tu, jauh kat atas tu. Kat Bukit Tangkit, Batu Tangga tu. Kan? Tapi berduyun-duyun orang datang siang malam. Sebab apa? Di kelebihan orang berilmu ni, kata syarah kitab ni, waladzatun nazar ilaih. Orang suka kat dia, tengok dia tu. Kan? Orang tua, ya, gigi tak ada, dah kapui. Tapi mutiara hikmah yang keluar daripada lisan dia tu, itu yang tak dapat kita dengar daripada orang lain. Berebut-rebut orang datang jumpa dia. Kan? Sehingga buat jadual, hari tertentu ni cuti. Nak pergi jumpa pun cuti. Allahu Akbar. Kita orang kawan kita 2 hari, nyempah orang tengok kita kan. Agam tak senang ya. Wasima'u kalamih, dengar perkataan dia. Seterusnya, kenapa orang yang dikatakan benar-benar berilmu dengan usaha gigih dapat menjadi orang yang benar-benar berilmu dipanggil sebagai alim? Sebab dia kata ni, man sarafa nafsahu lit-ta'lim wal irsyad wat tasnif. Orang alim ni mulia di sisi Allah. Dia kata sebab apa? Sebab
hidup dia bergelumang dengan ilmu. Cuba kita pergi rumah-rumah Tuan Guru. Tengok dia punya library, kitab kat tepi dinding tu kan. Cuba tanya, kitab tafsir mana Tuan Guru, kitab tasawuf mana Tuan Guru, kitab fiqh mana, kitab nahu mana. Itu satu. Hidup dia dengan ilmu, dia bergelumang. Dia ni dengan ilmu macam orang isap vape lah. Tapi vape lepas ni kan. Ni duduk sekejap ni kan. Ngelintin nak isap vape ni. Pokok kau kan. Lepas sembahyang kau teh tengok kan. Mana but asap dia kan. Lepas kau kan. Begitu juga orang alim. Dia dengan ilmu ni dia dah macam nak ketagih. Dia tak boleh duduk. Dia mesti buka. Sebab dalam kitab ni mutiara peninggalan, pusaka peninggalan Rasulullah. Tuan-tuan, orang yang bergelumang dengan ilmu ni, dia tak nyanyuk tuan-tuan. Dia tak lupa. Sebab otak dia fresh dengan jumpaan-jumpaan baru dalam ilmu. Ilmu cabang kan banyak. Lepas satu bab kan. Itu sebab mulianya ulama' dia kata, man sarafa nafsahu lit-ta'lim. Dia bergelumang dengan ilmu. Saya ingatlah tuan-tuan masa dia jawatan mufti dulu. Jadi duduk di unit terjemah. Memang tuan-tuan dia Syekh Murtada ni kalau Maulid Nabi kita keluarkan buku. Buku tu buku terjemahan. Kecil tu. Dia beri masa 2 minggu, 3 minggu. Syekh Murtada ni dia brutal buat kerja. I1 dia kata zero defect. Tu dia punya istilah tu. Syekh Murtada kau jangan ulang salah yang kau buat kemarin. Salah kau silap, aku balun kau. Tu Syekh Murtada punya order. 2 minggu, 3 minggu siap cetak. Contoh Maulid Nabi dia buku kecil tu kan. 2-3 minggu buat tu. Siap? Belum? Dia satu tanya tu je. Bila kita masuk dunia para ulama' dengan ilmu dia ni, Allahu Akbar kan. Kita kemampuan kita rendah. Nak mendaki bukit tinggi kan. Dia penghasilan ilmu dia tu, dia tulis tu dengan imannya, dengan zauknya, dengan rohani dia, dengan hubungan dia dengan Allah, dia menulis dengan tinta tu. Kita terjemahkan dengan akal kita. Jauh tuan-tuan. Nak mendaki ilmu dia tu. Sekso. Nak beritahu maksud dia. Ulama' ni menghasilkan ilmu. Allahu Akbar. Bukan calang-calang lah tuan-tuan. Yang keluar tu dalam bentuk buku tu kan. Satu penghasilan yang luar biasa lah. Sebab dia bergelumang dengan ilmu. Contoh satu tuan-tuan. Tafsir Sa'id Hawa. Al-Asas fit Tafasir. Ada lebih kurang 12 juzuk. 12 ke 13. Al-Asas fit Tafsir ni diterjemahkan oleh satu jawatankuasa terjemah. Nak keluar satu tafsir, Asas fit Tafsir jawatan mufti tu, yang surah Yasin tu, kena keluar lah. Tafsir surah Yasin tu, saya ingat makan masa 4 tahun berkeluar. Terjemahannya sulit tuan-tuan. Sebab dalam terjemahan, dalam kitab tafsir, Al-Asas fit Tafsir. Ini nak cerita dunia ilmu lah yang ulama' bergelumang. Syekh Sa'id Hawa ni, dia daripada ulama' Syria. Dalam tu dia menghimpunkan, satu tafsir tu dia menghimpunkan, tafsir dia tu, Asas fit Tafsir tu, dia menghimpunkan dalam tu khulasah kesimpulan 8 buah tafsir. Cuba kita bayangkan tuan-tuan. Kita nak rujuk Ibnu Katsir, Tabari, lepas tu nak tajuk Sa'di, tajuk asas tajuk tafsir-tafsir lain kan. Apaan? Simpulkan dalam tafsir dia. Punyalah hebat tuan-tuan ilmu para ulama ni kan. Bila kita tinjau pun nampak, subhanallah, azim. Jawatan mufti terjemahkan kitab tafsir surah Yasin daripada kitab Asas fit Tafsir tu makan masa 45 tahun. Tafsir surah Yasin ya tuan-tuan. Surah Yasin kita baca tiap Jumaat tu, beli kitab tu, tafsir tu tengok. Macam mana kupasan tafsir surah Yasin dalam kitab Al-Asas fit Tafsir. Hebat kitab tu. Kan? Dalam kitab
Tabari dia kata apa tentang ayat ni. Dalam kitab Ibnu Katsir dia kata apa. Dalam kitab apa ni As-Sa'di dia kata apa kan. Suyuti kata apa. Allahu Akbar. Itu sebab mereka mulia. Kemudian selain dia bergumang dengan ilmu, para ulama ni dia mulia. Wal irsyad, dia memimpin manusia. Mengajar kita ingat Allahyarham Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek. Bongek kat depan tadi. Depan lagi kan? Allahyarham Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek kan. Dia mengajar seluruh Negeri Sembilan surau. Sebulan. Sampai dah. Dia menyampaikan ilmu. Hidup dia macam tu. Itu sebab dia hebat kan. Ramai orang sebut Tuan Guru Haji Ibrahim Bongek ni wali tu, jangan main kan. Tu wali betul tu tuan-tuan ya, jangan main. Kan wali tu dah. Hebat tu Tuan Guru Haji Ibrahim ni. Mulia dia. Sebab hidup dia bergelumang dengan ilmu dan dia irsyad. Irsyad ni apa? Membimbing manusia. Surau. Kampung saya, masjid kampung saya, Jamek Johor tu, dia sebulan sekali dia akan datang. Dengan grup dia ada grup datang tu, 3-4 orang satu kereta kan. Allahu Akbar kan. Adam hilang dah kan. Satu permata daripada bumi kita. Wat tasnif. Ulama ni dia mengarang. Kita tengok ayah kepada Syekh Murtada. Banyak kitab-kitab dia yang dikarang. Ya. Tak silap dah 3-4 buah. Kitab-kitab yang dia karang. Ditinggalkan pada generasi kemudian. Ya. Begitu juga bapa saudara dia, Syekh Sidi Rashid. Yang duduk di Singapura tu, meninggal di Rasah. Dibawa ke Rasah. Salah satu kitab yang dia susun ialah sebab ada kitab-kitab lain ni banyak. Kitab yang dia susun antaranya kitab tafsir surah Fatihah. So saya tugas di Gombau tu jumpa dalam timbunan Quran buruk dan buku-buku yang akan dibakar. Satu buku yang nak dibakar tu tafsir surah Fatihah dikarang oleh Sidi Abdul Rashid rahimahullah taala alaih. Cuba bayangkan tuan-tuan. Kitab tu dikarang disusun oleh Sidi Abdul Rashid tahun 50-an. Dicetak di percetakan Ahliyah Singapura. Barangkali orang yang dapat kitab tu dah mati, tinggal cucu tak kena, tak menulis, buang, nak bakar. La ilaha illallah. Tafsir surah Fatihah tuan-tuan, dia menggabungkan tafsir sufi. Antara rujukan dalam tu ialah tafsir Al-Kabir oleh Imam Fakhrul Razi. Hebat tafsir tu tuan-tuan. Saya kocik ya. Tebal dekat Sinci. Dibuang nak bakar. Asah tak berguna budak ni. Tak ada nilai kitab tu. Padahal rujukan kitab tu, kitab-kitab muktabar. Tapi tu dijauhi lah. Dibuang. Kutip lah kita ambil kan. Allahu Akbar. Cantik di kitab tu. Dia hardcover. Okay. Tasnif. Ulama dulu mengarang. Dan dalam tu, dia menghimpunkan dalam tafsir surah Fatihah tu beberapa rujukan tafsir ummahatut tafasir, ibu induk kitab tafsir dalam tu. Hebat tuan-tuan Allahu Akbar. Tafsir surah Fatihah. Tak sampai kan. Saya dah keluar aja Tamuti, baru jumpa kitab tu. So dia duduk kat Gombau. Kalau masa Tamuti jumpa kitab tu boleh kita edit balik kan. Tak sampai. Karya ulama kita dulu tuan-tuan, dia alim dan menghasil irsyad, mengajar dan tasnif. Dia mengarang. Ada bekas yang tinggal. Kan? Itu kehebatan mereka. Sebab Nabi mengangkat darjat orang alim ni, dia hebat. Sebab bidang yang dicebur itu bidang yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baru kita nampak kan selepas ni tuan macam mana tentang kedudukan mulianya ilmu dan orang-orang alim ni kan. Sebab disebut secara direct oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di satu sudut kata syarah kitab ni, wabil abid, orang ahli ibadah yang tak nak ngaji ni, man inqata'a lil ibadah tarikan zalika wa in kana aliman.
Orang ibadah ni pula panggil abid ni dia tak nak mengaji. Beribadat tu satu benda yang bagus, tapi ibadat ni mestilah berlandaskan ilmu. Jangan semata-mata seronok ibadat tak mau mengaji. Macam tadilah kita sembahyang isyraq tadi, bertahun-tahun buat sia-sia. Solat sunat isyraq tu dilakukan dalam waktu haram. Sia tak? Puncanya tak mengaji. Tanya, ya. Seterusnya, Nabi SAW bersabda, Nazratun ilal alim ahabbu ilayya min ibadati sanah siyamaha wa qiyamaha. Melihat dengan penuh rasa kasih dan sayang kepada orang alim, kata Nabi, lebih aku sukai daripada min ibadati sanah. Lebih aku sukai daripada beribadat setahun yang penuh dengan puasa siangnya dan malamnya qiyam. Satu ketika dulu tuan, Habib Omar datang ke Seremban beberapa tahun dulu kan. Dia buat speech dekat Masjid Rahang tu kan. Betul lah saya dapat dengar dia bercakap live ni. Kita tengok bila dia baca hadis, penghayatan dia kepada hadis, makna hadis, hakikat hadis tu dan kenyataan daripada hadis tu tuan, kita tak pernah dengar. Hebat lisan dia tu. Yang pertama dia orang alim. Yang kedua dia Habib darah Rasulullah kan. Saya ingat masa tu dia cerita tentang Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal ni antara orang yang mula-mula dia kontra dengan aliran sufi. Ya. Saya tak ingat dia berbahan dengan siapa. Akhirnya dia surrender. Dibawakan sepotong hadis tentang tasawuf. Sebab zaman Imam Ahmad bin Hanbal tu zaman perbalahan, perbezaan pendapat dan khilaf yang sangat kuat. Ya. Imam Ahmad bin Hanbal ni dia berpegang kuat dengan sunnah ni. Bahas. Akhirnya Imam Ahmad Hanbal akur dengan kenyataan. Ya. Sebab kalau kita tengok sejarah Syekh Abdul Rahman Sulami, sebelum tu dia mempertikaikan apa yang dihasilkan oleh Al-Hallaj, Mansur bin Husain Al-Hallaj, yang mula-mula dituduh bawa aliran Wahdatul Wujud. Mula-mula sekali dia kontra. Abdul Rahman As-Sulami ni dia salah seorang periwayat Quran. Dia kata jangan pakai apa yang dibawa oleh Al-Hallaj. Tapi setelah dia baca sebuah buku karangan Hallaj, dia kata apa? Dia kata biarkanlah Hallaj dia. Biarkanlah dia. Tak ada siapa boleh menafikan kemampuan dan maqam Hallaj. Biarkan dia. Maksudnya dia declare. Tengok ulama-ulama ni kan. Dia clash macam mana pun bila berdepan dengan ilmu, dia surrender. Kan? Hari ni kau tak ikut dan kau kono. Kau salah. Kau bid'ah. Kau mati masuk jirat. Kan? Kau tak ikut dan. Action. Kan? Okay. Kelebihan melihat nazratun. Tengok orang alim ni dengan penuh kasih, penuh sayang. Apa tuan-tuan? Kita kasih macam Habib Omar tadi. Tengok dia dengan perasaan kasih tu wajib. Sebab apa? Ada hadis depan ni menunjukkan bagaimana sikap kita dengan orang alim. Kan? Kurang-kurang kan tuan-tuan, kita dapat duduk satu majlis dengan dia tu, duduk dengan orang yang macam tu, ada maqam Habib.
Akhirat besok kau dapat tempiah-tempiah itu boleh claim lah. Tuan, saya pernah duduk majlis tuan marin. Tak ada bonus kau tuan. Kan? Kan? Tak boleh claim kau sikit-sikit. Sikit kurang markah saya boleh lah. Top up kot. Maksud macam tu kan? Dia orang alim baik musuh kan? Ayahlah. Kemudian Nabi SAW menyebut faqih mutawarri' asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid mujtahid jahil wara'in. Nabi kata seorang faqih alim kemudian wara'. Dia orang alim ni tuan-tuan, dia kena wara'. Wara' ni maksudnya dia tak masuk dalam benda-benda syubhat, benda yang sama-sama, benda yang mengelirukan orang, dia tak masuk. Dia ikut rule tu. Faqih yang alim kemudian dia wara', kata Nabi, sangat ditakuti oleh syaitan berbanding 1000 ahli abid. Walaupun siang dia puasa, malam qiyamul lail sampai pagi, abid, tak mengaji, tak nuntut ilmu. Bukan saja abid, mujtahid bersungguh-sungguh, tapi jahil, tak mengaji, dan wara', ada sifat wara'. Dia walaupun 1000 orang macam ni, kata Nabi, tidak dapat mengatasi makam seorang alim faqih yang wara'. Tingginya kedudukan orang-orang alim ini. Ya. Seterusnya, Nabi SAW menyebut dalam satu hadis panjang syarah tentang kemuliaan ilmu dan para ulama ni tuan-tuan, dalam hadis dalam kitab ni. Nabi kata, ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah. Tanya kat sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kamu nak tak aku beritahu tentang siapakah orang yang paling mulia? Ala adullukum ala ashrafi ahlil jannah. Nak tak aku beritahu siapakah orang yang paling mulia di kalangan ahli syurga? Qalu, sahabat kata, na'am. Sahabat kata, dulna ya Rasulullah. Tunjukkan kepada kami wahai Rasulullah. Qala, orang yang paling mulia di dalam syurga nanti, kata Nabi, ialah siapa? Hum ulama'u ummati. Mereka adalah ulama di kalangan umatku. Orang yang paling mulia di dalam syurga, ulama kalangan umatku. Sebab apa? Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-ulama'u ahlil jannah khulafa'ul anbiya. Ulama umatku adalah orang yang mulia, termulia dalam syurga sebab mereka ini khulafa'ul anbiya. Mereka ini pengganti. Rasul delegate power kat dia. Itu makam para ulama, kata Nabi. Ya. Dalam hadis yang lain, ini galakkan kita pergi cari ilmu tempat-tempat para alim ulama mengajar. Man masya ila halaqati alim kana lahu bi kulli khutwatin mi'ata hasanah fa idza jalasa 'indahu wastama'a ma yaqul kana lahu bi kulli kalimatin hasanah. Nabi SAW mengangkat kemuliaan majlis ilmu dan hadir dalam majlis para ulama ni. Nabi kata, siapa yang melangkah berjalan menuju untuk hadir dalam majlis orang alim, tiap-tiap langkah menuju ke arah itu, dia kata, Nabi kata, mi'at hasanah. Selangkah tu diberi ganjaran 100. Hari ni kita tak melangkah lah naik kereta kan, naik motor kan. Kalau motor sekali putar, tayar tu lah, ganti langkah dah tu kan. Agak apa kali putar tu. Itu rumah kan. Ya tak Dah 100 lebih kan. Allah. Kali 100. Ini kelebihan yang dijanjikan oleh Nabi SAW.
Kemudian فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ وَاسْتَمَعَ مَا يَقُولُ كَانَ لَهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ حَسَنَةٍ. Bila duduk dalam majlis tu, tiap-tiap perkataan yang didengar itu akan diberi ganjaran oleh Allah Ta'ala. Oleh sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW menjelaskan kat kita, orang yang berubah sadar diri insaf ni, kemudian jadi seorang yang soleh, asalnya tidak. Dengan ilmu ni, dia berubah. Dia bertaubat. Dia insaf. Dengan sebab usaha kita. Bimbing dia, nasihat dia, bersahabat dengan dia, tunjuk ajar dia dan sebagainya. Apa kelebihan kerja macam ni tuan-tuan? Nabi SAW nak cerita tentang kehebatan ilmu tadi. Li ayah dia bikallahu rajulan wahidan khairul laka min humurun ni'am. Kalaulah dengan sebab usaha kamu berusaha untuk menyalurkan ilmu sehingga lahirnya hidayah pada seseorang tu, ajar dia, didik dia membelahan sehingga dia berubah, dapat hidayah, nilainya di sisi Allah macam mana? Nabi kata khairul laka min humurin ni'am. Seorang tu dengan sebab usaha kamu tunjukkan dia jalan ilmu, dia dapat hidayah, lebih mahal harganya daripada seekor unta merah. Unta merah. Unta ni warna dia apa? Unta ni warna macam kabau tu lah lebih kurang. Kan? Merah ni bulu Zaman Arab Jahiliyah, zaman sebelum Islam dulu, unta merah dia panggil humrun ni'am. Humrun ni'am ni macam gagak putih lah. Siapa dapat unta merah ni, marketnya di luar bukan main-main, bukan kaleng-kaleng lah. Terlalu mahal. Sangat mahal. Humrun ni'am ni, unta merah ni. Jadi siapa yang kita usahakan, dia berubah dengan sebab jalan ilmu yang kita tunjuk, ganjarannya bagaikan perumpamaan Nabi sebut tadi, kamu memperoleh seekor unta merah. Besarnya tuan-tuan. Itu sebab dalam persoalan ilmu ni tuan-tuan, kita jangan gaduh ramai-ramai. Alah 3 korek, 2 korek kan. Saya guru saya dulu pesan tuan-tuan. Setiap minggu pergi ngaji dengan dia. Kita ngaji ni dia kata jangan pergi ramai. Walaupun seorang. Ya betul lah, kadang-kadang yang hadir tu saya 2 orang, kadang 3 orang, kadang saya seorang je. Walaupun hadir kita seorang tu, dia mengajar tetap macam biasa. Fokus dia tu, adab dia, dia tumpu kat kita tu, macam hadir 10-20 orang lah. Tak berubah. Bila dia sebut, dia buat. Sebab ni maksud dia. Nabi kata, kalau dengan usaha kamu seorang dapat hidayah, lebih mahal harganya daripada seekor unta merah. Allahu Akbar ya. Jadi tuan-tuan, ini kena pakai kan. Ini dipanggil dakwah fardiyah, dakwah secara individu. Selain dakwah umum-umum ni tuan-tuan, kita kena tacklekan kawan, seorang, 2 orang. Dengan sebab dia, dengan sebab kita dapat hidayah. Ni penting tuan-tuan. Ni aset nak bawa balik. Aset yang kita simpan nak bawa balik besok. Mahal harga ni. Penilaiannya macam gagak putih ataupun unta merah. Oh mahal ni ya. Jangan kawan saja kawan ngetir je. Lepas tu dia baik tak sendiri, kita tak tegur, dia tak pakai tu lah. Tu kawan ngetir semua je tak? Kan? Itu tak masuk book tu. Ya. Fokus ya. Itu maksud dia. Humrun ni'am. Bagaikan unta merah. Allahu Akbar. Subhanallah. Ini sebahagian daripada keterangan-keterangan saya ambil daripada syarah kitab ini tentang menyatakan kelebihan ilmu dan orang alim. Ya. Jadi sekarang jelaslah bahawa ilmu itu permata yang lebih mulia daripada ibadah. Tetapi ibadah pun tidak boleh tidak, ianya mesti dikerjakan dan disertai dengan ilmu. Jika tidak demikian, ilmu itu akan menjadi debu yang berhamburan ditiup angin, sebab ilmu ibarat pohon dan ibadah ibarat buah. Yang tak boleh pisahkan. Yang menjadikan pohon lebih mulia kerana pohon itu pokok, tapi manfaatnya ialah buah. Ini perumpamaan tashbih yang sangat tepat.
Oleh kerananya tidak bagi manusia itu mesti mempunyai kedua-duanya, iaitu ilmu dan ibadah. Oleh yang demikian, Imam Hasanul Basri rahimahullahu taala berkata, tuntutlah ilmu tapi tidak melupakan ibadah, dan kerjakanlah ibadah tapi tidak boleh lupa kepada ilmu. Adalah sudah jelas bahawa manusia itu mesti memiliki kedua-duanya, yakni ilmu dan ibadah. Bagaimanapun yang lebih diutamakan lebih dahulu ialah ilmu, sebab itu ia adalah sesuatu yang asas dan sebagai petunjuk. Bagaimana akan dapat beribadah jika tidak mengetahui cara-caranya? Kerana itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu imam al-amali wal al-ilmu imamul amal wal amalu tabi'uh. Ilmu itu bagaikan imam bagi amal, sedangkan amal adalah sebagai makmum. Satu tashbih, satu perumpamaan yang sangat tepat nak beri contoh tentang kedudukan ilmu ni bagaikan imam yang diikuti oleh makmum. Jadi situ kita dapat lihat tuan-tuan tentang kedudukan, pentingan dan kemuliaan ilmu ni dalam konteks ibadah, seperti mana yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan beberapa hadis yang kita jelaskan, dan juga keterangan daripada imam-imam ataupun alim ulama, khususnya daripada Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala alaih. InsyaAllah sesi akan datang, kita akan sambung tentang bab kepentingan ilmu. InsyaAllah ta'ala birahmatillahi wa karamihi minal aminin. Ini 14, 15 tak? 19. Ada apa-apa nak tanya? Tak ada? Tak nak bincang? Ya? Ila hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiramil Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك، التقت على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها فوثق اللهم رابطتها وأدم مدها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها بمعرفتك وعمشل الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.